Malam ni kalau kita bincang tajuk meniaga sekalipun, walaupun kita ni bukan orang meniaga, kan ilmu yang kita dapat itu satu bentuk tuan-tuan untung akhirat kita, insya-Allah. Dan saya pun suka, tuan-tuan pun mesti suka untuk kita ni tahu serba-serbi berkait hukum hakam, khasnya yang bersangkut dengan agama kita, lebih khusus yang bersangkut dengan amalan kita. Walaupun kita tak berniaga, tapi kadang-kadang kita terlibat dengan perniagaan sebagai customer, sebagai pembeli, sebagai penyewa, sebagai tuan-tuan pelabur. Kita tak berniaga, kita hanya tuan-tuan kadang-kadang secara tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimain mutatabi'ain mutalazimain إلى حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah atas segala limpah kurnia-Nya. Izinnya malam ini Allah masih beri kesempatan yang baru buat kita untuk kembali bertemu dalam kuliah maghrib bulanan Selasa malam Rabu minggu yang ketiga. Tuan-tuan, idaman penuntut juzuk yang kedua, bab syarikat, asy-syarikah. Tersalah. 30. Kos penggan bawah sekali dua daripada bawah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni insya-Allah slot pertama saya akan baca kitab ini, sambungan kita. Slot yang kedua, jika ada masa, saya akan kongsi dengan tuan-tuan isu berkaitan dengan pindah roh. Pindah roh, insya-Allah. Itu pun jika tuan-tuan tak kalau nak balik. Baik. Tuan-tuan, idaman penuntut juzuk yang kedua muka surat 37. Sambung pada kata guru kita yang mulia, katanya, disyaratkan pada kedua-dua yang berakad, hendaklah mereka ialah orang yang layak berwakil dan menjadi wakil. Kerana tiap-tiap daripada keduanya menjadi wakil kepada kawan. Apa ni? Maaf, tak nampak tuan. Kepada Rumi kita apa? Oh, ya. Atas tak nampak. Ni bukan pasal tak ada spek mata, ni tulisan di kelabu. Dia print tak timbul. Baik, kepada kawan. Terus katanya disyaratkan pada perkara yang diakadkan, iaitu modal.
hendaklah ia daripada harta yang ada perbandingan. Seumpamanya seperti wang ringgit. Justru tidak sah modal itu harta yang hanya dinilai seperti kain dan binatang, dan ada izin dari salah seorang daripada keduanya kepada taulannya, kawannya, pada menjual dan membeli. Manakala modal itu hendaklah bercampur sebelum akad, sekira-kira tiada beza antara keduanya, jadi macam harta yang satu secara menyeluruh, dengan tidak disyaratkan sama banyak modal tersebut, malahan menurut kadar masing-masing. Tentang untung atau rugi, mengikutlah kadar masing-masing itu juga dalam nisbah sharing modal mereka. Tuan-tuan, tajuk kita ni masih berkaitan dengan syarikat. Tuan-tuan, kita semua ni orang menega kan? Orang menega. Semua orang menega ni. Tak apa tuan-tuan. Dia menega ni ada dua. Menega dunia ni tuan-tuan, satu jual produk sebagainya, servis. Yang keduanya menega untuk untung akhirat. Malam ni kalau kita bincang tajuk menega sekalipun, walaupun kita ni bukan orang menega, kan ilmu yang kita dapat itu satu bentuk tuan-tuan untung akhirat kita, insya-Allah. Dan saya pun suka, tuan-tuan pun mesti suka untuk kita ni tahu serba-serbi berkait hukum hakam, khasnya yang bersangkut dengan agama kita, lebih khusus yang bersangkut dengan amalan kita. Walaupun kita tak berniaga, tapi kadang-kadang kita terlibat dengan perniagaan sebagai customer, sebagai pembeli, sebagai penyewa, sebagai tuan-tuan pelabur. Kita tak berniaga, kita hanya tuan-tuan kadang-kadang secara tidak langsung. Tak apa. Tajuk kita ialah syarikat. Syarikat ada 4 jenis. Yang terakhir, syarikat yang keempat, namanya syarikat syarikat apa? Al-Anan. Inilah satu-satunya syarikat yang halal ikut fiqh Islam. Dengan maksudnya lebih jelas, dua orang yang berkongsi, mereka berkongsi modal secara sebenar. Makna masing-masing keluarkan modal untuk dilabur dalam company mereka. Tuan-tuan, kemudian mereka berniaga. Untung bahagi antara mereka. Berapa untung? Nisbah berapa bahagi ikut kadar pemilikan, nisbah persen modal dalam syarikat. Tuan, itu makna syarikat Anan. Hari itu ni yang tak boleh syarikat wujud, dia tak ada modal, hanya pakai jawatan dia. Nah, dua orang share, seorang keluar modal, seorang pakai nama dia. Pasal dia orang besar, jawatan besar, pangkat besar. Tuan-tuan, itu tak aci. Share apa macam tu. Baik, tuan-tuan. Yang ketiga kita sebut baru ni yang tak aci juga ialah tuan syarikat Abdan. Modal tak ada. Dua orang kongsi kerja, kemudian dapat upah bagi dua. Itu tak panggil syarikat yang halal. Sebab apa? Tak ada modal. Itu masing-masing ambil upah lah, senang. Kemudian syarikat Anan ini, dia kata pertamanya yang akan dibincang tentang modal. Disebut al-maqud, perkara yang diangkatkan, iaitulah modal. Tentang modal ni faham? Orang kena kata modal. Modal. Kita kadang-kadang tuan hujung bulan ni gaji tak masuk lagi.
duit sudah pun habis, orang panggil pokai. Kita kata dekat kawan kita, pinjam sat 10 nak buat modal sikit. Kita pinjam sat 10 nak buat modal. Pasal apa? Habuan buat tunggui terah untuk belanja hidup. Tuan-tuan, jadi bahasa modal itu bukan company. Cuma makna pada uruf, nah habang kata ambil tunggui habuan nak belanja sara hidup. Kan ada orang cakap demikian. Hamai sikit kau nak buat modal sikit. Kita tanya nak modal menega apa? Bukan menega. Nak beli si lemak habang makan tengah hari. Minta modal juga dia pun. Itu bahasa kita sahaja. Baik, dalam bisnes, dalam syarikat, berkongsi dua orang tadi, mestilah masing-masing ada modal yang dikongsikan. Dan modal ni, supaya sah menjadi modal untuk syarikat, ialah mestilah harta yang ada perbandingan. Harta yang baginya ada pendua. Harta yang ada pendua. Dipanggil misli. Tuan-tuan sebut tengok. Misli. Sebut. Misli. Misli. Itu jenis harta yang pertama. Dari sudut benda tu, harta tu ada tak yang serupa dengan dia? Kan tak ada serupa. Kalau yang ada serupa, dia panggil misli. Lawan misli, qimi. Sebut. Qimi. Qimi. Qimi lawan kepada misli. Qimi harta yang tidak ada serupa tapi ada nilai lebih kurang sama. Nak dapat sebiji 100% tak boleh. Tapi nilai lebih kurang anggaran boleh. Itu namanya qimi. Ini pun nak faham juga sikit. Bersangkut dengan banyak benda. Syarat modal syarikat yang dikongsi mestilah dalam kategori harta yang ada pendua, misli. Contoh, duit ringgit. Seluklah ada apa? Seluk mak contoh ya. Ada sungguh tu. Memang ringgit sungguh lah. Ni RM1. Ni harta ada. Harta ada. Harta ke tak? Nak tahu apa dia RM1, tunjuk kat bini. Bagi kat dia tengok. Kau tak eleh, mana dia bagi bukan harta lah. Eleh RM1 lah. Mana bagi bini bukan harta. Sebab RM1. Jadi kalau harta ni benar bernilai, sikit pun kena syukur lah. Itu saja kata aja nah. Bukan orang banyak orang lelaki pun lagu tu lah juga kadang-kadangnya. Eleh RM1 je. Baik. Kembali kepada perbahasan kita, duit ringgit ni termasuk dalam kategori harta misli. Apa maksud misli? Harta yang ada pendua. Harta yang ada, tuan-tuan, gantian yang serupa dengan dia. Ni RM1. Contoh saya bagi hutang dekat siapa-siapa. Saya kata, mana hutang saya? RM1. Dia pun bayar. Nah, RM1 duit awak. Hak yang dia bayar ni, dengan saya bagi kat dia ni, lain. Tak percaya dengan nombor siri ya. Ini nombor lain, ini nombor lain. Tapi nilai yang sama, bahkan rupa pun sebiji. Nampak tak? Ini dipanggil misli. Baik. Yang kedua, contoh yang kedua, dinar emas. Ataupun saya boleh kiaskan dengan ringgit ni, mana-mana mata wang seluruh dunia. Dolar Amerika, dolar Singapura. Nah, tuan-tuan, rupiah Indonesia, rupiah India. Tuan-tuan, apa nama ni? Rebel Rusia. Contoh, tuan-tuan, Junai Mesir, pound sterling Britain, dolar Australia. Contoh, kesemua tu adalah termasuk kategori harta yang misli. Manakala hilang yang ni, boleh dapat pengganti dia sebiji, tak ada beza. Yang kedua contoh ialah duit dinar, duit perak. Itu semua misli. Misli.
Baik. Yang kedua, sahabat, tak boleh sebagai modal syarikat ialah harta jenis qimi. Qimi diambil pada kalimah qimah. Qaf ya mim ta bulat tanwin, titik dua di atas. Qimah mana nilai. Qimi yang berasaskan nilai. Pasal apa ustaz? Harta ni nak cari sebiji ganti dia tak ada. Tapi lebih kurang ada. Nak dapat sebiji seketui muak copy paste tak ada. Tapi dia lebih kurang. Yang tu dia punya qimi. Contoh binatang hidup. Binatang hidup. Tuan-tuan, lah ni maaf sebut. Tentu kalau nampak korban 10 ekor. Kita tempah order dekat orang jual 10 ekor. Dia kata lebih kurang 5,000 lah seekor. Kan? Hak yang 5-7 ekor tuan-tuan dengan harga 5,000 agak-agak sama tak? Berat dia. Saiz dia. Tengkok panjang ke, ekor panjang ke, bulu lebat ke, bulu kurang ke. Tak serupa. Tapi dipanggil lebih kurang. Nak tengok tang mana? Tengok tang umur lembu. Contoh. Kata umur 2 tahun. Kemudian tuan-tuan, lembu tu hilang. Kita pun nak ganti balik. Han cari sat lembu nak ganti. Sebab apa? Han nak korban hilang. Kenapa hilang? Curi ke, lari ke, lembu liak ke, lompat pagar ke. Ada kuang kerak tali ikat tengkok ke, macam-macam. Habis tu, hang kena ganti, cari ganti sat sekor man. Satu berat berapa? Tak tahu. Tapi umur 2 tahun. Dia pun cari tuan-tuan. Dapat lembu yang umur 2 tahun. Yang lembu ganti ni, dengan lembu yang hilang tu, kompom sama berat kah? Walaupun umur sama. Kompom sama besar kah? Walaupun umur sama, tak kompom. Tapi lebih kurang. Hak tu dia panggil qimi. Harta yang berasaskan nilai. Dia bukan ada pendua macam duit ringgit ni. Faham kena? Baik. Asas untuk bina syarikat, modal perniagaan tak boleh harta jenis qimi. Makna tuan-tuan ni, kita ni hang ada lembu ekor 5. Aku pun ada 5 ekor. Jom kita buka syarikat. Iaitu modal seorang 5 ekor lembu. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal nanti tak pasti ketepatan nilai dia. Faham tak? Kalau kita kata dekat kawan kita, jom kita share seorang 5 ekor lembu buat modal, tak sah. Tidak sah pada fiqh. Pasal apa? Akan ada gharar. Tentu ingat tu, akan ada gharar. Apa gharar? Ada unsur penipuan. Akan ada yang tertipu. Mungkin tipah tertipu barangkali. Ni cerita lama zaman dulu ni. Tipah tertipu dia lah kata. Pasal apa ustaz? Kerana lembu ni binatang hidup. Walaupun umurnya semua sama 2 tahun, tapi berat mungkin tak sama. Bila berat tak sama, dia akan kesan pada harga lembu tersebut. Oleh kerana lembu tu dia tak sama tetap nilainya, maka barangkali sharing yang berlaku antara dua pihak nilainya tak serupa, walaupun lebih kurang. Lebih kurang tak boleh, nanti akan berkelahi. Faham ke tak? Contoh berkelahi. 2 orang ni share seorang 5 ekor lembu buat modal berniaga. Contoh. Lepas tu berniaga, dia untung sekian dapat 1 juta. Contoh je ni tuan-tuan. Tetap terkejut. Apa ilmu 5 ekor? 10 ekor juta ni. What you? Contoh. Tuan-tuan pun, dia pun berniaga dapat untung 1 juta. Kita tak apa lah, oleh kerana kita dah buka model seorang 5 ekor lembu, jadi untung kita bagi 2. Seorang 500,000, mana 50%. Kata tak boleh lah, lembu ku 5 ekor tapi besar, lembu hang kecil. Dia berkelahi. Sebab apa? Lembu tu benda yang tidak boleh ditetapkan nilai tertentu. Sebab dia benda hidup. Ingat lah. Contoh yang lain, siapa yang boleh contoh yang lain? Harta yang berasaskan nilai. Siapa boleh contoh?
Banyak. Apa lagi? Buah-buahan. Jom kita share model berniaga. Seorang 10 biji musang king. Contoh. Tuan-tuan, dia 10 biji musang king, kita 10 biji. Tak sah pada fiqh musang king itu walaupun sama buahnya, sama bilangan buah sebagai model berniaga. Sebab apa? Dia tidak ada ketepatan pada nilainya. Faham tak? Tak boleh, tuan-tuan. Dia kata 5 biji sama besar, betul. Tapi dia lah mangkak tak mangkak, ulat tak ulat, tak tahu lagi. Contoh. Tuan-tuan. Jadi itu asasnya. Modal buka syarikat mesti harta yang ada pendua. Seluruh mata wang boleh. Seluruh, tuan-tuan, duit emas perak boleh. Boleh. Tidak menjadi satu isu. Baik. Disebut tidak sah sebagai modal syarikat yang dikongsi oleh 2 orang ataupun lebih dalam rupa harta yang dinilai sahabat tadi, seperti kain ni. Kain, tuan-tuan. Kain ni dia adalah, tuan-tuan, dia barang. Bila dia barang nak jadikan sebagai modal, dia sesuatu yang tidak kukuh pada nilainya dan boleh berubah. Tuan-tuan, kelang mungkin dia buat banyak lai kain ni, bukan selai. Syal ni banyak lai. Tapi nak habaq kata yang kedua, unit yang kedua, unit ketiga, sebiji 100% dengan ni mungkin berubah. Dia takkan tepat. Mungkin bulu hujungnya tak sama, bunganya, tuan-tuan, tebal nipis. Contoh, hari dia gunting lebar sikit, yang kedua mungkin kecil sikit, ini mungkin panjang sikit, yang ni pendek sikit. Satu hun lari pun dia anggap tak sama lah. Sebab itu benda-benda yang macam ni, benda yang dipotong, yang dinilai, yang dikerat, digunting, dijahit, dia bukanlah harta yang layak dibuat modal company. Kenapa? Tidak akan mendapat ketepatan nilai yang sebenar. Dia boleh berubah. Tuan-tuan, tidak sama dengan mata wang. Duit, tuan-tuan, tang mana pun, duit itulah sebutannya, angkanya dan bunyinya, nilainya itu. Kalau seringgit, seringgitlah sampai bila pun. Tuan-tuan, itu maksudnya. Baik. Itu satu. Yang kedua, syarat modal itu ialah ada izin dari salah seorang daripada keduanya kebetulannya pada menjual dan membeli. Ini pun prasyarat. Bila buka company, dah share modal, mesti targetnya keuntungan. Nak untung, mesti kena ada perniagaan, jualan. Ada sale, orang kata. Kalau tak ada sale, tak ada lah untung. Nak untung, kena ada sale. Nak sale, kena jual lah. Nak jual, kena ada barang. Maka nombor satu, modal itu akan diterjemah dalam bentuk barang, komoditi, tuan, atau apa-apa juga yang lain. Kemudian barang tu, sebelum kita, tuan-tuan, takkan kita beli ke apakah, mesti ada keizinan daripada dua pihak yang terlibat. Contoh A dengan B, kita share seorang 100,000, buka company bagian-bagian. Company kita ni nak kena ada eksekutif, manager, COO, CEO macam-macam, tuan. Kita sebagai pemodal, funder, tanya bagi contoh. Sebagai contoh. Tuan-tuan ingat, pemilik syarikat bukan mesti pekerja syarikat. Pemilik syarikat bukan mesti pekerja syarikat. Tetapi pemilik syarikat boleh bekerja dalam syarikat. Dan bila pemilik syarikat bekerja dalam syarikat, dia berhak dapat upah asing sebagai staf pekerja. Sebagai pemilik, dia berhak dapat untung. Tapi sebagai staf, dia berhak dapat
gaji. Tapi ada tuan-tuan yang melabuk ni, pemilik syarikat, dia tidak mahu bekerja dalam syarikat. Cuma dia ambil untung cukup. Itu hak dia lah. Kalaulah dua orang yang tuan-tuan sekalian berkongsi modal buka syarikat. Dalam situasi yang pertama, kawan ni dia hanya nak labuk modal, dia tak mau bekerja. Dia kata, hang akan kongsi dalam bab syarikat, kita ada share. Untung rugi tanggung bersama. Tapi hang sebagai penama ni eksekutif syarikat berhak dapat gaji bulan. Bagian. Hak gaji tu tak masalah untung. Itu awak punya sebab awak buat kerja. Tapi aku tak mau kerja, aku nak goyang kaki saja. Contoh, boleh? Ataupun yang kedua, situasinya ialah rakan kongsi, contoh kongsi modal, dua-duanya sebagai pemilik secara bersama tetapi tidak bekerja dalam company. Lantik pula manager lain. Orang lain lah, pihak ketiga. Tuan untuk jadi jadi eksekutif kepada company tersebut. Boleh? Yang penting mesti ada izin. Pemilik syarikat, pemodal mesti mengizinkan supaya modal mereka di-rolling untuk beli barang, untuk jual barang. Kalau tak ada izin tu tak sah. Contoh, saya kata Pak kita share modal seorang 1 juta. Boleh kena? Sikit RM1 juta. Kita buka company. Tapi nak habaq lah. Duit ni jangan beli barang lah. Habis tu, dah tak beli barang, tak berniaga. Habis tu, kita buka company je lah. Tentu apa makna buka? Tak ada trading pakai tuan jawapannya. Tak ada keuntungan. Apa makna nak pulun cari modal nak melabuk? Tiba-tiba tak izinkan dia berniaga. Nampak dah ni? Contoh paling mudah, tuan-tuan ambil duit seketui. Daripada kalau ada duit 1 juta seketui, tuan-tuan tak kerja. Tapi tuan ada duit 1 juta. Tuan-tuan pergi buh dalam KWSP, EPF. Orang tuan kata EPF. Kita masuk dalam KWSP 1 juta. Dengan 1 juta tuan, antara polisi KWSP-nya kita boleh ambil tiap-tiap bulan. Kalau kita dah bagi setahun tu 6%, 6 juta tu lebih kurang 60,000, boleh bedak ambil tiap-tiap bulan. Bagi dengan 12, boleh ambil sekejap. Tapi nak 1 juta ke atas lah. Itu polisi. Kita ni bila pergi berduit ke LSP, memang kita target keuntungan tadi 6%. Tiba-tiba kata, wahai KLSP, ini duit 1 juta saya. Saya nak melabuk dengan KLSP, tapi syarat jangan guna meniaga duit saya. Faham tak? Ini duit saya nak melabuk dengan KLSP, tapi dengan syarat jangan rolling niaga guna duit saya. Tapi untung saya nak. KLSP kata banyak cantik. Dia kata banyak cantik lah. Dia kata lagu tu lah. Banyak cantik. Bagi model tapi tak boleh guna. Rolling tak boleh. Beli barang tak boleh. Nak jual tak boleh. Habis tu tiba nak untung. Apa cerita? Tuan tak sampai maksud buka company tadi. Benda yang sia-sia. Sebab tu dia kata mesti ada izin pemodal kepada pekerja atau manager atau eksekutif untuk tuan run dia punya modal, melibatkan wakil atau wakalah, akad ejen, beli dan menjual apa yang disepakati. Itu maksudnya. Ada soalan? Ada soalan sini kalau ada. Orang bank kau ada? Dah. Baik. Yang ketiga, manakala modal yang dikongsikan tadi itu hendaklah bercampur sebelum akad berlaku.
sekira-kira tiada beza antara kedua-duanya, jadi macam harta yang satu. Dia nak habaq gini, modal yang dikongsi mesti di-share, dikongsi secara rawak. Dia tak ada tuan dalam bentuk yang ada separet, ada diasing-asingkan. Contoh, kita 2 orang share seorang 500,000 buka satu company. Dengan share tersebut, setiap daripada RM1 modal kita bercampur tuan-tuan dengan kawan kita, dan setiap inci ringgit kita adalah kepunyaan syarikat kita. Tak boleh kita kata kita share seorang 500,000, bila mula berniaga guna modal hang dulu 500,000, modal aku sat tangguh. Habis modal hang berguna modal aku. Tak boleh. Itu bukan company. Itu kena kawan. Berniaga rugi, tutup company kan, tuan. Dah guna modal kawan. Berniaga guna kawan, habis modal kawan rugi. Kami tutup sekat ni lah. Nganya. Tak boleh. Ataupun yang kedua, company ni dia ada 2 produk. Company yang sama ada 2 produk. Tapi buah company yang sama. Dia bisnesnya 2 tentu. Ada pertama mungkin jual barang, yang kedua trading, yang kedua mungkin servis, perkhidmatan. Contoh, company ni pecah 2. Satu dia punya bisnes sewa menyewa, contoh servis. Cabang kedua ialah tuan jual barang, trading sebagai contoh. Kita ni bila share modal dengan kawan kita, kan, satu syarikat. Syarikat tuan nama bagian-bagian. Syarikat ni ada 2 bentuk bisnes, 2 cabang bisnes. Kemudian bila kita buka company share 2 orang, kita kata modal saya untuk, kan, sewa menyewa. Modal awak untuk trading barang. Contoh. Tak boleh. Dah syarikat, modal hampa share tu, dia 2 modal dicampur, dan setiap setiap unit nilai modal hampa tu akan dilaburkan kepada 2 cabang berniaga secara rawak. Faham tak? Supaya apa? Supaya ada unsur tuan adalah dalam agihan untung dan agihan rugi jika berlaku. Share 2 orang, seorang setengah juta, satu syarikat, 2 bisnes. A labuk bisnes B, A labuk bisnes. Contoh yang kedua, tiba-tiba yang A melabuk rugi, yang A melabuk untung, baru syarikat, tuan-tuan, dia nak bagi untung lagu mana? Ada unsur gharar, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, jadi dia kata setiap unit modal yang dikongsi itu mestilah dia bercampur kau secara rawak. Nak taunya bagi persen. Lah ni tuan persen ditukar dalam bentuk namanya saham. Saham tuan-tuan sekalian sebenarnya dia menjadi satu, orang kata apa ni, penunjuk kepada nilai pegangan modal dalam syarikat itu saja. Diubah dalam bentuk saham. Diubah dalam bentuk saham. Hang dah banyak mana modal? Adalah saham 1 juta. Saham. Tapi saham 1 juta bukan mesti nilainya RM 1 juta. Tengok nilai lah. Tapi saya nampak tuan-tuan, lebih mudah hari ini untuk tunjuk jumlah pegangan, persen pegangan kita dalam company, dia tukar dalam bentuk saham. Faham kan? Tapi yang leceh ada juga nama saham anugerah. Dia panggil saham anugerah. Modal tak kena, tapi kerana jasa dia, kita bagi hadiah ke dia, tuan-tuan. Sekian-sekian jumlah saham yang mewakili modal dalam syarikat, tapi dia sekupang tak keluar. Sebab apa? Anugerah. Boleh tak Ustaz? Kalau toke company pemilik modal dia nak bagi, kau suka dia hadiah lah. Seperti dia bagi hadiah ke kawan tu lah. Untuk tuan-tuan menjadi pemodal. Itu hak dia. Kalau dia toke ataupun dia pemilik syarikat tersebut, tidak menjadi masalah.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya bagi contoh yang lain. Kalau dua orang ni share, contoh buat bisnes kecil-kecilan. Share seorang 100,000 beli rumah yang bank lelong. Nampak tak? Bank lelong. Jadi bila mereka nampak ada ruang berniaga situ, ada ruang bisnes, mereka seorang tak cukup modal. Yang lelong pula harga 200,000 contoh. Jadi dua orang ni pun share seorang 100,000. Beli rumah tersebut. Rumah tuan, kalau kata rumah tu 2 tingkat, setiap tingkat bukan sama dia punya infra dia. Tak sama. Bilik pun mungkin tak sama. Saiz pun tak sama. Kelengkapan bawah dengan atas mungkin tak sama. Tapi oleh kerana rumah tu adalah milik syarikat hampa berdua, setiap inci, setiap hun rumah tu ada model masing-masing secara rawak. Faham lagi tak? Contoh mereka ni share 2 orang, seorang 100,000, bukan satu company, kan? Bisnes mula mereka ialah beli rumah lelong. Harga 200,000. Jadi bila mula tuan-tuan beli, ni bisnes mula mereka, beli rumah dengan harga 200,000, seorang 100,000, setiap ringgit, setiap unit modal masing-masing ada pada setiap inci bangunan tu, tanpa kecuali. Boleh? Maka yang salah, A dengan B kata, lah ni kita share seorang 100,000, dah beli sebuah rumah yang lelong, kita akan renovate ke apa kan, nanti kita akan jual balik dengan harga yang bagian-bagian. Tapi rumah 2 tingkat. Tingkat pertama aku punya, tingkat 2 hang punya. Tak boleh. Dia tak boleh. Ya, itu menunjukkan bahawa modal awak belum dicampur. Tak boleh. Tingkat 2 hang, tingkat bawah aku. Sebab apa? Tingkat bawah ni rendah, aku sakit lutut. Tuan-tuan, dia buat lagu tu. Hang muda duduk atas, sebab hang lutut dah sakit. Apa kaitan kita nak berniaga bukan duduk situ? Contoh je lah. Tuan, itu seolah-olah bahagian hang duduk atas, aku bawah, rumah atas itu seperti kita ada tuan. Menunjukkan bahawa modal kita belum dicampur secara awak. Tak boleh. Faham ke no? Baik. Ustaz, kalau modal gini pula boleh? Saya 100 dia 50, boleh? Saya 100,000, dia 50,000. Kami share 2 orang. Jadi modal kami adalah 150,000. Tak sama banyak, tak ada masalah. Habis itu nak tolong ke mana? Bagilah persen. 150,000 bersama dengan 100%. 100%. Contoh. 1% bersama dengan siapa tahu? Panjang cerita ni. 1,500. Okey. 1,500. Tak apa tuan, maknanya 1,500 bersama dengan 1%. Kira tuan. Nak kira ni tuan pening kepala fikir dia. Tapi nak habaq kata, kita boleh tuan share walaupun kadar modal tak sama banyak. Kerana kita pegang atas nisbah peratus. Mudah sahaja. Jadi kalau beli rumah tuan-tuan dengan harga 150,000, seorang tu modal 100, seorang ni modal 50,000, tuan-tuan, dalam setiap inci rumah tu, tuan-tuan, ada nisbah share masing-masing. Secara rawak. Secara rawak ikut nisbah persen perkongsian. Tuan-tuan. Baik. Dengan tidak disyaratkan sama banyak. Bukan modal mesti sama banyak. Tapi pasti mesti tetapkan berapa modal masing-masing. Untuk dikira peratus pegangan modal dalam syarikat. Tentang untung atau rugi, nak bahagi lagu mana, mengikutlah kadar masing-masing itu juga. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu perbahasan kita malam ni, mudah sahaja
berkaitan dengan dalam syarikat itu, antara yang pertama ialah mesti ada modal. Syarat modal pertama mestilah wang ataupun harta yang ada pendua. Harta yang berasaskan nilai tak layak dimodal. Syarat yang kedua, modal yang dikongsi mestilah setiap pemodal memberikan izin kepada pekerja untuk running dia punya modal untuk dibisneskan sampailah kepada menjual produk. Itu. Yang ketiga, setiap ringgit, setiap unit modal yang dikongsi oleh dua orang ni, mereka berkongsi secara sama dalam syarikat secara rawak. Tak boleh dibahagi-bahagikan. Secara rawak. Setiap inci company itu dalamnya ada nilai kongsi oleh dua orang rakan kongsi tersebut. Tuan-tuan, itu 3 syarat yang mesti ada dalam modal. Saya ingat cukup setakat tu kot tajuk syarikat kita. Saya nak masuk slot yang kedua. Sini belum saya cerita tentang tajuk pindah roh. Sila. Ya. Contohnya ini dia jual ekor kepada sini dengan perjanjian dulu kan bayar hutang. Beli hutang. Jadi kalau sini hutang jual kepada si beli kepada si dan ditakdirnya orang si A yang jual ditakdirnya meninggal dan dalam ambil bank. Jadi adakah hutang dia itu kepada bank wajib kepada orang yang kaya ataupun dia harus bila sebab orang yang Baik, tuan tanya isu beli kereta secara loan lah. Belum bayar habis loan tu, dia jual ke orang. Lah orang panggil, dia panggil nisbah, dia panggil istilahnya ialah sambung bayar. Kalau ikut perundangan salah juga lah. Kalau ikut perundangan salah. Saya nak cerita sikit ni. Nak cerita lagu ni. Tapi sama ada individu ataupun tuan-tuan pihak yang bagi pembiayaan, dia ada juga hujah masing-masing. Nak tahu dia, mesti kena jelas apakah bentuk produk yang kita guna. Apakah bentuk akad kontrak yang kita guna masa beli barang tersebut. Contoh kereta tadi. Pasal apa? Lah ni yang paling popular dalam kita beli kenderaan secara berhutang dengan pihak pembiayaan ni ialah atas akad sewa beli. Betul lah. Orang Arab panggil hire purchase. Orang Arab yang cakap Inggeris lah. Tuan, sewa beli. Ada akad, dia panggil al-bai' bil murabahah. 2. Jual secara mengambil untung. Yang ketiga, antara akadnya ialah tuan-tuan sekalian, dia panggil al-bai' bi thaman ajil. Pernah digunakan oleh bank rakyat, al-bai' bi thaman ajil. Menjual dengan harga bertangguh. Maknanya jual dengan harga hutang lebih tinggi berbanding harga cash yang lebih rendah. Yang keempat, ada istilah namanya al-bai' bi taqsid. Belian jual secara ansuran. Kompon beli banyak sikit-sikit. Tuan-tuan, kita nampak macam hampir sama tapi berbeza. Cuba tengok. Kalau akad sewa beli, maknanya untuk bulan-bulan sebelum bulan akhir. Monthly. Bayaran bulan-bulan sebelum bulan terakhir dalam loan kita. Setiap bulan itu, kita sebenarnya membayar sewa. Bukan kita bayar harga kita beli. Contoh kita beli kereta apa, maybe sebulan RM600. Akadnya ialah sewa beli. Maknanya, tuan-tuan, daripada bulan pertama bayar tu, sampai sebelum bulan terakhir, daripada tempoh loan kita, kesemuanya bayar sewa. Bila sebut bayar sewa, maknanya kereta siapa punya? Kereta siapa punya? Tuan jawab payah ni orang bank buat dah ni. Bank punya. Bukan kita punya, kita penyewa. Sebab tu dengan kontrak ini tuan-tuan yang perasan,
Tak perasan, jangan tak perasan lah. Akan ada kalau tak bayar 3 bulan. Tak bayar 3 bulan. Bank dia akan hantar orang ambil balik kereta tu. Tiba-tiba kita keluar pistol. Layak lah. Kita sewa dengan bank 7 tahun 83 bulan. Tolak bulan yang ke-84. Tiba-tiba 3 bulan tak bayar. Kemudian ada orang main tarik kereta. Kita orang tuan, ni dia. Berani mai? Berani mai? Lagu tu lah. Lebih kurang. Pasal apa? Kereta aku. Aku beli. Tak apa dah. Ni cara seman cara kampung. Tapi kalau kau tu cerdik, dia buka agreement. Pak Long, ni bukan kereta Pak Long. Pak Long bukan beli, Pak Long sewa je. Dah aku bayar sewa. Pak Long sewa, Pak Long duduk ni. Pak Long tak bayar 3 bulan sewa. So, tuan kereta nak ambil balik. Kereta aku tak. Kereta tu kereta Pak Long. Pak Long sewa. Aku beli dia. Ni pun satu perangai juga. Lepas tu kita kadang-kadang sembang dengan kawan kan. Keluar kereta baru. Akak sewa beli. Tiba esok dia kereta apa? Kereta aku baru beli kemarin. Hak yang sepatutnya, kereta ni baru sewa pula. Faham tak? Tapi saya rasa tak ada siapa bercakap lagu tu kot. Dah bukan, ni bukan rasa, ni bank punya, saya sewa aja. Oh, dia tahan sewa ke? Rugi bank beli. Dia kata lagu tu. Baik, jadi maksud saya ialah tengok kontrak. Kalau kontrak tu sewa, sini mungkin bank yang kecil hatilah aku saya kata lah. Kalau atas kontrak sewa beli, selagi tak masuk bulan terakhir, kita sebagai penyewa boleh menyewa pada orang lain. Walau bagaimanapun ada syarat yang diletakkan. Tapi ni saya sebut cara mudah lah, saya sebut cara asas dan basic. Kerana kalau atas kontrak sewa, mungkin kita boleh sewa dengan orang lain. Bukan kita jual beli, bukan sambung bayar. Sambung bayar pun sambung bayar sewa. Yang ni kalau tuan faham segi prinsip hukum, kita sewa rumah. Kita sewa rumah 500 sebulan. Kemudian kita upgrade, kita renovate sikit, kita buat homestay. Sewa kepada orang lain. Fiqh kata halal. Sewa atas sewa. Sebab sewa atas sewa bukan kita jual orang. Kita hanya menjual perkhidmatan. Bukan jual dia punya barang. Jual dia punya servis saja, manfaat. Lepas tu fiqh kata halal. Tuan-tuan. Jadi, kes yang tuan sebut tadi, kalau kontrak sewa atas sewa beli, kita dah tuan-tuan, si mati ni, semasa dia hidup, dia bagi kawan dia B, sambung bayar sewa dia. Lepas tu bayar dekat bank dengan jumlah yang sama. Tiba-tiba, dia tak bayar. B tak bayar atau B, dia sak pula. Sewa kereta kepada C. Betul? Akhirnya C tak bayar. Bila C tak bayar tuan, bank tarik balik kereta tersebut. Tapi nama A. Nama A. Bila nama itu sekalian, hutang ni atas siapa? Siapa yang wajib bayar? Hutang tak bayar sewa kereta bulan-bulan tu, siapa yang tanggung? Si mati tu ke ataupun C tadi? Kalau mengikut kontrak sewa beli, maka yang mengguna masa, yang menyewa penyewa yang terakhir, yang tak bayarlah kena tanggung. Tetapi kita terikat dengan tuan perundangan sebab kaitannya mesti nama si mati. Habis itu nampak lagu mana? Budi bicara. Waris si mati ni kata kepada si hang sambung sewa kereta ayah kami. Tapi hang tak bayar. Kereta tu nama ayah kami. Jadi kalau hampa tak bayar, kalau si tak bayar sewa kepada bank, maknanya kami kena tanggung. Wal hutang ni si yang buat, bukan ayah kami. Sepatutnya gitulah. Tapi bagi saya tuan, bila berlaku clash macam banyak kes, eloknya tuan kena serah pada pihak bank lah. Sewa beli tak lepas. Surrender.
bank saya surrender. Kalau saya tak surrender, saya akan serah pada pihak lain untuk sambung bayar. Takut ini akan ada gharar. Kalau dia tak bayar, kita kena tanggung. Dah berlaku dah kes. Jadi jangan tuan-tuan bermudah-mudah. Baik, tapi kalau akad yang kedua, akad beli dengan harga hutang ataupun al-bai' bil murabahah, jualan secara ambil untung. Saya beli barang ni modal 30, saya jual kat awak saya jual kat awak 45. Untung 15,000. Dibedak bayaran selama 9 tahun. Bai' bil murabahah contoh. Atau bai' bil saman ajil, jual dengan harga hutang. Harga cash 30, harga hutang 45, bedak 9 tahun, bayar. Boleh? Tiba-tiba si A ni pembeli pertama tak lepas bayar bulan. 3 bulan tak boleh bayar. Bank pun hantarlah orang mengambil kereta tersebut. Sebab perjanjian kena bayar setiap bulan. Soalan saya, kes yang macam ni, boleh tak A tersebut nak pergi suruh orang sama bayar? Dengar begini duk. Dalam konteks jual beli, baik bil saman ajil, baik bil taqsid, baik bil murabahah. Dia tak lepas bayar. Bila A ni nak bagi kepada B sama bayar. Jawapannya tak boleh. Pasal apa? Bila kontrak jual beli bermakna barang tu awak punya. Awak lagi tak bayar dengan bank. Dia ada kan? Dia ada syarat dia. Tuan-tuan, ginilah. Kita boleh bincang panjang. Tapi sebenarnya dia ada syarat-syarat yang mesti dipatuhi. Syarat tersebut adalah syarat yang menjaga kepentingan dua-dua pihak. Pembeli dan juga bank kadang-kadangnya. Maka dalam syarat itu tuan-tuan, kadang-kadang yang kita tak perasan, kan, kalau berlakunya kemudaratan pada dua pihak tadi, maka tuan-tuan, dia syadakan perkara yang dilakukan akan terbatal. Termasuk kita tak mampu bayar kepada bank, kita pergi jual ke orang lain pula. Tuan-tuan lah. Itu kalau bab hutang atas akad jual beli, tetap si mati kena tanggung. Kalau akad sewa beli, hutang si mati bukan ditanggung. Ialah orang yang terakhir yang buat sambung bayar, yang tak bayar, dia akan tanggung. Itu sedikit perbezaannya. Baik. Kita sebut tu kata orang nak marah kita juga. Ustaz tak apalah, dia kata kerja dengan government, dia kata. Kerja government, boleh habis kata baklus sendiri. Tapi saya blacklist Ustaz. Habis tu, saya nak baklus mana lepas. Habis tu, saya nak ambil kereta, cara sama banyak kawan. Kaulah tak boleh nak bayar. Saya ada duit, tapi nak baklus tak lepas. So, saya ni ambil kereta ni, saya sama bayar je lah. Tapi Ustaz kata ada risiko pula. Memang betul. Nak kihat lari pun ada. Tu banyak habis tak tukar. Tukar nama kawan hak saya balik. Dia kata saya banyak saya habis. Tapi tiba-tiba dia ambil balik. Dan dia kata saya tak kata jual pun. Saya dah susah membayar je. Panjang cerita. Saya tak boleh bayar 3 bulan. Saya tak mau senda kat bank. Jadi saya cari kawan saya untuk sama bayar. Kawan saya pun setuju sama bayar. Tak ada angkat apa. Habis bayar, dia kata saya ambil balik kereta saya. Dia kata aku bayar habis dah. Saya bukan kena bayar habis. Saya minta sama bayar, dah awak sama bayar. Tak apa, terima kasih banyak-banyak. Saya bukan jaga kat awak pun. Naik tuan. Ada kes tuan-tuan, dia bercerita baru ni. Kawan kita ni, dia bukan pasal tak ada duit. Dia nak beli kereta lain. Jadi kalau banyak biji nak bayar tu berasa macam tak patutlah. Nak naik pun sebiji sahaja. Jadi kereta yang dia agak lama tu, dia minta kawan dia sama bayar lah. Nak jual pun nak masuk loan payah. Jadi sama bayar. Habis sama bayar, sepatutnya tukar nama lah. Boh nama pembeli awal dulu sebelum tukar dalam pembeli yang baru ni. Kan? Tapi tuan, bila kawan dia dah bayar habis, sama bayar habis,
Kawan hak yang asal kereta tu, tuan asal kereta. Dia kata saya nak ambil balik kereta saya. Kalau tuan bagi tak apa, bayar balik dengan harga semasa masa tu. Bayar asin pula. Pasal apa? Dia kata hari tu tolong bayar sewa. Dah, tu saya kata tuan-tuan. Kalau tak detail betul-betul nah, kita dia kena pusing dengan tu ya. Kita suruh sama bayar. Kontrak apa? Kontrak asal apa dia? Kontrak asal beli kereta tu apa dia? Sewa beli. Bila sewa beli, dia sama bayar. Sama bayar apa? Sama bayar harga barang ke sama bayar sewa? Sama bayar sewa. Faham tak ni? Habislah dia bayar. Kau dah main kata saya balik. Pasal apa? Dah hari tu hang sewa je. Dia tak sewa, tak sewa. Habis kau saya nak kereta ni, bayarlah harga semasa, jual pula. Tuan-tuan jangan buat main kadang-kadang. Nah, kawan melawak ke, sungguh tak tahu tapi berlaku lah. Hang bayar 5-6 tahun tu, itu bayar sewa dekat bank. Sewa atas sewa. Tapi kalau hang nak beli lepas habis sewa ni, hang nak bayar asin dekat aku. Panjang cerita tuan-tuan. Itu yang berlaku. Sebab itu tuan, kalau saya bayar, saya nak dekat bank. Betul tak? Itu yang paling selamat pada hukum fiqahnya dan tuan pada dunianya dan akhiratnya. Serah dekat bank. Tentu pindah roh ni kena pindah minggu lain lah. Lewat ni saya tak sini kan ramai orang tua nak hidup awal. Tak apa. Daripada orang tua hidup awal tak apa ke? Boleh awal ada. Tentu awal pun saya nak balik baling dekat 2 jam lagi. Ada apa baik. Saya tunaikan janji saya. Hak yang puasa mengantuk tidur. Saya izinkanlah tak. Tak apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baru ni viral isu berkaitan dengan tajuk pindah roh. Ini antara isu kemuncak yang berlaku dan menyebabkan berlaku tuan sedikit perbincangan yang agak peringkat yang rasmi dan akhirnya selesai. Alhamdulillah. Namun maklumat berkaitan isu ini mesti kita faham supaya kita tidak tersalah langkah buat kali yang kedua. Tuan-tuan, isu pindah roh ni dengan maksud roh yang sama boleh berada pada 2-3 jasad yang lain. Atau dengan bahasa lain, 2-3 jasad berkongsi satu roh. Sebagai contoh, A lepas dia mati, rohnya pindah kepada B. Selepas B mati, roh tersebut pindah kepada C pula. Roh yang sama, tapi 3 jasad. Kita nampak macam biasa. Tetapi tuan, isu pindah roh kalau dengan kepahaman tadi, sekurang-kurangnya dosa besar wajib bertaubat. Lagi dahsyat, boleh syirik dan kufur. Kenapa? Dengar penjelasan. Begini. Kebanyakan agama-agama yang syirik, mereka ada kepahaman boleh pindah roh. Roh orang lain boleh masuk dekat orang lain. Roh zat yang lain boleh pergi dekat zat yang lain. Contoh, agama Buddha. Yang kedua, agama Hindu. Yang ketiga, agama Yahudi. Yang keempat, agama Kristian. Yang kelima, Syiah Nusairiyah dan Syiah Darus. Yang keenam, ahli falsafah. Yang ketujuh, yang ni grup yang lain. Orang beriman, orang Islam tapi mengatakan boleh juga pindah roh. 7 golongan ini yang dibawa kepahaman boleh pindah roh. Maknanya boleh berlaku roh yang sama dikongsi
oleh 2-3 jasad. Agama Buddha, dia sembah berhala, sembahan dia tuan, dia minta. Nah, dia kata sembah itu boleh bagi mudarat dan manfaat. Walaupun Buddha kata Tuhan besar tu di atas. Tuhan besar tu di atas. Hak bawah Tuhan kecil, perantara. Dengan meminta persembahan, meletakkan bahawa ada roh, tuan-tuan, Tuhan di situ. Yang kedua agama Hindu, ni ringkas saja. Hindu tu apa sekalian, yang kita dengar tuan-tuan sampai hari ini, ialah mereka mengatakan lembu tu sebagai Tuhan. Lembu sebagai Tuhan. Lembu. Tapi bagaimana mereka mengatakan lembu tu Tuhan? Kerana ada roh Tuhan pada lembu tadi. Oleh yang demikian, mereka tak makan lembu. Tuhan mana boleh makan. Cuma saya dah melawak dengan kawan lah. Ini walaupun dia berpegang demikian, lembu tu Tuhan tak boleh makan lembu tersebut. Tapi India antara pengeksport lembu, daging lembu yang terbanyak. Termasuk Malaysia kita pun, tuan-tuan, banyak lembu daripada India ni. Duk melawak dia pala kawan India dengan marah saya. Kata lembu Tuhan dia tak boleh makan, tapi orang yang makan Tuhan dia tak apa. Duk melawak lagu tu lah. Baik tuan-tuan. Yang ketiga, Yahudi juga bawa kepahaman pindah roh. Kita tak perasan. Al-Quran bagi tahu, berkatalah orang Yahudi bahawa Uzair anak Tuhan. Uzair itu manusia. Tapi Yahudi kata Uzair itu anak Tuhan. Kalau kita tanya balik, kenapa mereka kata Uzair itu anak Tuhan? Kerana roh Tuhan ada dalam Uzair. Pindah, kongsi. Yang keempat, orang Kristian mengatakan Isa anak Tuhan. Isa itu ialah manusia. Bagi kita, Nabi Isa manusia dan Rasul Allah. Tetapi kenapa Kristian yang sesat ini mengatakan bahawa Isa itu anak Tuhan? Jawapannya mudah sahaja. Kerana Ruhul Qudus, roh Tuhan ada dalam Isa. Berkongsi, maka Isa pun jadi anak Tuhan. Atau bahasa mereka kata, Isa itu Tuhan anak, Allah itu Tuhan bapa. Syiah Nusairiyah. Tuan-tuan perasan, Syiah ini terkenal semasa mula perang meletup di Syria. Bashar Assad. Bashar Assad, Presiden Syria sampai hari ini. Dia, tuan-tuan sekalian, bermazhab Syiah Nusairiyah. Bashar Assad bermazhab Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah ikut pahaman Ahlussunnah wal Jamaah, mereka terkeluar dari Islam. Antara pahaman mereka boleh pindah roh. Tuan-tuan, selepas berbulan-bulan perang berlaku di Syria dahulu, pengikut Bashar Assad ni punya fanatik mengatakan Bashar itu ialah ilah Tuhan. Mereka letak gambar Bashar, tulis Bashar itu Tuhan, ilah, mereka sujud. Tuan, itu agak melampau lah. Melampau. Dan yang kedua, Syiah Darus dan ahli falsafah juga mengatakan demikian. Ahli falsafah ni, geng yang pakai logik akal, dia kata mudah saja. Kalau roh tu boleh duduk dekat seorang, duduk dekat dua pun boleh. Faham tak? Kalau tak boleh dua, tak boleh langsung pada awal. Oleh kerana roh tu boleh duduk dekat seorang, maka roh tu boleh duduk dekat dua. Dia pakai akal. Tuan-tuan, lebih kurang macam tu. Baik, kemudian berbalik kepada golongan yang ketujuh, orang beriman, orang Islam, tiba-tiba dia juga bawa pahaman boleh pindah roh. Tanasukh al-arwah. Itu istilah asalnya. Tanasukh al-arwah. Copy paste. Roh tu letak dekat jasad yang lain. Copy paste. Tuan, baik, kalau orang yang beriman dia buat pahaman ni, salah tak Ustaz? Sekurang-kurangnya dosa besar. Tapi lagi berat, kalau orang yang beriman tadi, dia bawa pahaman pindah roh, terkadang boleh bawa kepada kufur. Tentu fikir, apa kaitan? Macam mana hujah dan alasan? Dengar tuan-tuan, dengar. Ni, saya tanya, kita ni
Selepas kiamat besar berlaku, setelah hancur lebok dunia ni, zero, tak ada apa, semuanya binasa melainkan 10 perkara. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka akan berlaku kebangkitan semula. Betul? Disebut sebagai al-ba'th, kebangkitan semula. Kita semua yang pernah hidup dalam dunia ni akan bangkit semula. Untuk apa Ustaz? Terima balasan syurga ataupun neraka. Siapa yang kena bangkit? Siapa yang kena bangkit? Semua yang pernah hidup dalam dunia ni. Siapa tu? Setiap jasad yang pernah hidup dalam dunia ni akan dibangkitkan di padang mahsyar. Maksud Ustaz lagi? Tak ada siapa yang terkecuali. Semua kena bangkit. Kalaulah kita mengatakan bahawa satu roh boleh kongsi 2-3 jasad, maka semasa hari kebangkitan semula ke padang mahsyar, akan ada 2 jasad tak akan bangkit. Sebab roh tak ada. Pasal roh satu share 3 orang. Tuan-tuan, ingatlah Allah Ta'ala cipta kita, kejadian kita sebagai manusia, hidup jasad kita dengan roh kita masing-masing. Dengan kaedah yang samalah, Allah akan cipta kita semula untuk bangkit akhir esok dengan jasad dan roh kita masing-masing. Satu jasad, satu roh. Satu roh, satu jasad. Semua kena bangkit untuk terima balasan. Tiba-tiba, satu roh kongsi 3 orang. Faham? Nanti di akhirat, yang akan bangkit ialah jasad yang roh dengan dia. Yang 2 lagi tak bangkit. Seolah-olahnya awak, bila awak kata boleh berlaku pindah roh, share roh, bermakna awak menafikan. Awak akan katakan 2 jasad ini tak akan bangkit. Walhal Allah Ta'ala kata semua kena bangkit. Sepertinya awak kata 2 orang ni tak terlibat dengan kebangkitan semula. Faham saya apa ni? Nak fikir nak boleh nampak aku no? Semua kena bangkit tanpa kecuali, baik raja, baik rakyat jelata, kaya atau miskin, lelaki atau wanita, tuan-tuan, semua kena bangkit tanpa kecuali. Allah Ta'ala sebut, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Dan semua mereka akan datang bertemu Allah Ta'ala akhirat esok, farda, masing-masing individu. Bukan tumpang orang, bukan duk pakat dengan orang, masing-masing. Tak ada yang kecuali. Sebab itu dia kata, konsep mengatakan boleh pindah roh. Satu roh share 3 orang, akhirnya menyebabkan ada 2 jasad tak akan bangkit. Bercanggah dengan Quran yang mengatakan semua kena bangkit. Awak Ustaz, dah kata satu roh share 3 orang. Kita jasad hidup dengan roh. Nampak tak ni? Selesai. Itu mudah saja. Kemudian dalil tuan, sebenarnya ada 5 dalil. Untuk kita perkemaskan hujah mengatakan tak boleh berlaku pindah roh. Ada 5 dalil kesemuanya. Baik. Yang paling ketara, semasa alam zar, alam ruh, alam sebelum Allah cipta manusia lagi. Tapi roh mereka Allah dah ciptakan. Dihimpun semua roh-roh pada masa itu. Termasuk roh kita yang ada pada hari ini, roh orang yang telah pun mati, dan roh orang yang akan lahir selepas kita. Himpun semua di alam zar. Masa dihimpunkan itu, Allah Ta'ala tanya kat semua roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu semua? Qalu bala syahidna. Ya, confirm, yes, engkau Tuhan kami semua. Siapa yang mengaku tu? Setiap roh. Roh mana ni? Roh-roh yang akan dimasukkan dalam jasad masing-masing ketika lahir dunia. Sebab itu, jasad kita menjadi tempat ujian. Awal roh kita dulu, setiap satu roh telah menyaksikan Allah sebagai Tuhan. Kemudian dimasukkan jasad masing-masing. Masa masuk jasad, itulah ujian kita, kekal beriman ataupun sebaliknya. Kalau roh tu menumpang tuan, kan, tak sampai tuan ujian roh terhadap setiap jasad tersebut. Yang ketiga, bila kita mati, kita akan berpindah ke alam
Ni semua yang dok ada ni. Kalau kita mati esok, kita akan berpindah ke alam apa? Alam baru boleh pakai kata. Seronok sangat. Alam barzakh. Ada kubur ke, tak ada kubur ke, lepas mati alam barzakh. Ada kubur tu biasa, tak ada kubur berlaku juga. MH370 Mansa dia tuan. Tak jumpa apa kala, tuan pun tak jumpa, kubur lagi tak jumpa, tapi tetap dengan mati mereka pindah ke alam barzakh. Betul? Dulu tu orang pergi ke Mekah naik kapal ayak. Nah, masa dia pakai layak 2 bulan. Pakai belerang, pakai arang batu, tuan-tuan 16 hari. Nah, 17 hari. Tu zaman tu punya lama atas laut tuan, ada yang meninggal dunia. Akhirnya buat lagu mana? Urus jenazah. Akhirnya tuan nak tanam kubur tanah bukan ada tanah, pergi duk gali tanah tu. Pergi duk korek kapal dan sekalian ni panjang cerita. Mati atas kapal dalam laut. Nak kubur tanah, pergi cangkui bawah. Pergi cangkui kubur semua. Lepas dalam air. Tak ada kubur, tak ada batu nisan, tapi tetap kembali ke alam barzakh. Maksud saya, bila masuk ke alam barzakh, antaranya ialah kita akan disoal dengan munkar nakir, oleh munkar nakir. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka. Betul tak? Ustaz, siapa nak jawab? Kita jawab. Siapa? Masing-masing yang matilah. Siapa jawab? Kita dah mati. Roh kita lah. Alam barzakh. Ustaz, kalau satu roh share 3 orang, tiba-tiba 3 dah mati. Contoh, jawab Ustaz. Itu tak apa lagi. Soal munkar nakir. Yang lagi kritikal kita fikir keliru ialah kita beriman bahawa dalam kubur ada nikmat kubur. Betul? Kita beriman dalam kubur ada siksa kubur. Betul? Siksa kubur, nikmat kubur berkekalan sampailah berlaku kiamat besar. Nikmat kubur rasa seronok, siksa kubur rasa sakit. Ustaz, kita dah mati, apa yang siapa yang akan rasa? Roh kita lah. Tuan-tuan bayangkan, kalau satu roh share 3 orang, semua dah mati alam barzakh, roh mana yang akan rasa nikmat kubur dan siksa kubur? Kita kata satu lah, 2 lagi tak. Lega. 3 jasad share satu roh. Nikmat kubur berkekalan sampai kiamat. Siksa kubur sampai kiamat. Berpanjangan. Akan dirasa nikmat, akan rasa sakit dengan siksa kubur. Tapi kalau roh tu satu share 3 orang, 3 dalam kubur, yang rasa nikmat sakit yang mana? Seorang je lah yang ada roh kat dia. Kebetulan si tu dia nakal sikit. Kata roh hampir duduk kat aku ni nakal, aku dalam kubur kena siksa ya. Contoh. Tuan, tidak ada hikmah ketika itu. Nak jawab keliru. Yang keempat, kita semasa tuan-tuan dalam kandungan perut mak kita, 40 hari pertama air mani, 40 hari yang kedua segumpal darah, 40 hari yang ketiga tuan-tuan dalam bentuk tulang bercampur dengan daging. Hari yang 121 Allah perintah tu masukkan roh dalam budak tersebut. Roh siapa tu? Roh dia yang belum bukan second hand, new. Roh yang baru, bukan second hand, bukan used. Ya, tuan-tuan, yang tak register lagi, bahasa mudah lagu tu. Roh dia ditiupkan dalam jasad budak tersebut ketika umur 1-2 hari dalam perut mak dia. Faham kan? Tuan-tuan. Jadi maksud saya nak beritahu, kalau orang yang beriman berfikir mengatakan bahawa boleh berlaku pindah roh, maknanya dia terpaksa secara tak langsung mengatakan roh yang sama boleh berkongsi 2-3 jasad yang berbeza dalam masa sama. Secara tak sedar dia mengatakan ada jasad yang tak akan bangkit semula di padang mahsyar. Allah Ta'ala kata semua kena bangkit. Itulah ulama kata bawa pahaman pindah roh boleh jadi kufur, kerana awak menafikan ada kebangkitan semula pada sebagian jasad-jasad yang tidak ada roh yang berkongsi dengan roh yang lain. Itulah tuan kepahaman yang kita kena ada. Nah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Kalau ikut nak cerita tu panjang lagi lah tuan. Saya rasa cukup setakat tu kot untuk kepahaman ringkas kita malam ni berkaitan isu pindah roh. 5 minit. Al-Imam Al-Ghazali, qabih tuan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia kata tak boleh bawa pahaman pindah roh. Syirik, kufur, dosa besar. Melainkan satu kes sahaja. Yang ni teka-teki lah untuk tuan sebenarnya balik malam ni. Imam Ghazali kata tak boleh bawa pahaman pindah roh. Dosa besar, syirik, kufur. Satu kes ini sahaja yang boleh kata pindah roh. Tak dosa, tak salah, tak sesat, tak syirik, tak kufur. Yang ni boleh. Satu roh kongsi 2 jasad. Tak salah dan sabit di dalam Al-Quran. Yang ni dia lebih kurang teka-teki. Siapa nak jawab? RM50. Boleh kat mana? RM50. Boleh. Hari kita boleh. Satu kes halal kita kata boleh pindah roh. Satu roh yang sama share 2 jasad. Bukan 3, 2 sahaja. Tak sesat, tak syirik, tak kufur. Dan sabit di dalam Al-Quran. RM100. Minta bank RM50 boleh guna. Boleh, bank kata boleh RM50. Masjid 50, bank 100 dah. Siapa nak jumpa? RM200 tutup. Dia gini tuan. Dia gini. Tentu saya tanya betul-betul lah. Apa yang kita telah belajar sebelum ini atas kepahaman kita. Mesti tuan kata, betul tentu akan kata lagu tu. Sekarang ni, hidup dalam dunia, alam dunia ni, kita dengan jasad dan roh kita, betul? Inilah jasad kita dan roh kita. Bila berlaku kiamat besar, masa kiamat besar berlaku tu, orang beriman tak ada. Yang ada semua orang kafir. Langit berguntingan timpa ke bawah, bukit berterbangan hancur timpa ke bawah, bumi terbelah, orang masuk lubang sebut dan ayat tembak naik ke darat, habis. Yang berlaku masa tu semua orang kafir. Orang beriman mati sebelum kiamat. Ini rahmat Allah untuk kita. Alhamdulillah. Bila kiamat besar berlaku, semua hancur lebur. Zero. Bukan jadi abu. Zero. Kecuali 10 perkara yang tak binasa. Termasuk roh. Tulang senonggeng. Masing-masing. Chip tulang senonggeng lebih kurang chip kita lah tuan. Tulang senonggeng tu. Ini tak binasa. Baik, selesai. Kemudian bila Allah Ta'ala perintah Israfil tiup sangka kala yang kedua, kita akan dibangkit dah. Yang belakang jawab Ustaz. Mesti dibangkitkan semula. Betul? Okey, dengar soalan. Yang kita mesti dibangkitkan semula ni, adakah kita yang sama ataupun kita yang lain? Jawab. Kita yang sama ni ke ataupun kita yang lain? Ustaz, kalau kita lah. Pasal kita yang lain pula. Ada orang buat tanya. Gaya serta tu boleh jawab dah. Soalan tadi jelas. Jadi saya sebut tuan, clue dia tu jelas. Tentu boleh jawab dah. Allah Ta'ala kata, "Thumma ansha'nahu khalqan akhar." Kita yang dibangkitkan semula di padang mahsyar ialah jasad kita tu, memang rupa kita. Rupa kita, badan kita, tapi ciptaan baharu. Bukanlah digabung-gabung, dicantum. Tuan-tuan, tulang daging hancur hak dunia dulu. Dah. Bukan sistem puzzle. Bukan sistem restoration. No. Bukan reconstruction. No. Tuan-tuan, Allah cipta kita di padang mahsyar, bangkit semula pada mahsyar, ciptaan baharu. Jasad kita, rupa kita, tapi kita yang lain. Maksud kita yang lain, bukanlah Allah cipta kita untuk bangkit semula, dicantum balik daging, tulang, dunia yang hancur. No, bukan. Ciptaan baharu. Faham ke tak?
Sebab itu Imam Ghazali cerdik. Dia kata melihat kepada itu, jasad kita yang dibangkit pada mahsyar itu ciptaan baru, bukan cantum balik hancur dunia dulu. Sepertinya dua jasad yang lain, sepertinya. Tapi kita lah juga. Faham tak? Orang lain panggil apa? Dia panggil kopi ori. Dia panggil kopi ori. Memang dia, tapi lain. Memang dia, tapi buat lain. Maka walaupun dia yang sama, cuma kerana buat lain tu. Bukan jasad yang dunia dahulu, tapi buat lain. Sepertinya dua jasad, tapi roh yang sama, roh kita juga. Tulang setongeng kita juga. Maka itulah satu kes yang Imam Ghazali kata, boleh kita kata kongsi roh. Itu sahaja. Tidak ada yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المسلم والهام الملائكة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب الحمد لله العالمين.